Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita tengah bincang ni kitab Taudih, panduan lengkap ke arah kesempurnaan ibadat haji dan umrah. Syarah al-Idah fi Manasik al-Hajj wal Umrah karangan Imam Nawawi lah. Di kitab Taudih ni dikarang oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni. Fasa ke-6 kita nak baca ni menuju ke Mina. Jemaah haji berangkat ke Mina. Mengikut sunnah hendaklah didahulukan dekat di kalangan wanita. Utamakan wanita lah. Dengan syarat bersama mereka ada mahram ni. Walaupun cepat-cepat nak pergi hotel nak lepas dia pun biar ada mahram lah. Dan selainnya sebelum keluar fajar ke Mina. Sebelum subuh. Sebelum subuh tu ke Mina lah. Untuk melontar di Jamrah Aqabah. Sebab apa kena pergi ke Mina cepat-cepatnya? Sebelum subuh lagi. Sebabnya subuh tu kita nak melontar Jamrah Aqabah lah. Sebelum orang ramai sesat. Maksudnya hotel ni melontar dulu sebelum orang lain mari. Sebabnya hotel ni tak usah bersesak-sesak dengan jatuh lah. Mendahulukan mereka selepas separuh malam. Lepas sebelum subuh. Selepas separuh malam. Lepas pukul 1 ke 2 tu boleh pergi lah. Berdasarkan hadis Aisyah di mana Saudah radhiyallahu anha meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk berangkat lebih dahulu. Adapun yang lain mereka menetap di Muzdalifah lagi lah hingga solat subuh. Lain tu mesti moleknya tunggu sampai subuh dah. Lain tunggu sampai subuh dah. Subuh 10 Zulhijjah lah. Inilah hak sunnah, hak betulnya hak Tuhan Nabi buat gitu. Cuma Saudah hotel nak apa ni ada hak Nabi beri biar sugi dulu dah. Supaya tidak bersesak dengan jatuh lain lah. Seperti yang terdahulu penjelasannya lah. Maksudnya sampai subuh. Itulah sunnahnya. Orang jatuh lain dia tunggu sampai subuh. Apabila selesai solat, mereka bergerak menuju ke Mina. Apabila sampai di Quzah, iaitu akhir had sempadan Muzdalifah. Atas tara lah sempadan Muzdalifah. Ia adalah bukit kecil yang dinamakan dengan Masy'arul Haram. Ada bukit kecil, nama dia Masy'arul Haram. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Majmu' bahawa Masy'arul Haram yang dinyatakan dalam Al-Quran ialah tempat yang diperintahkan wukuf, iaitu Bukit Quzah yang terkenal di Muzdalifah. Inilah mazhab kita. Sedangkan jumhur ahli tafsir, ahli hadis dan sejarah berpendapat bahawa Masy'arul Haram ialah semua kawasan Muzdalifah. Bukan situ sajalah. Jadi itulah Masy'arul. Sampai di Quzah, kata Masy'arul Haram Muzdalifah tu, dia hendaklah mendakinya jika mampu, dan kalau tidak mampu wukuf di sisinya, dekat-dekat itulah atau di bawahnya. Dia berdiri dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dengan berdoa memuji Allah SWT, bertakbir, bertahlil, mentauhidkannya, membanyakkan talbiyah, dan sunat mereka berdoa dengan doa Allahumma kama awqaftana fihi wa araitana iyyahu فوقفتنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. Maksudnya, ya Allah, sebagaimana kamu wukufkan kami padanya dan perlihatkanlah pada kami, maka taufikkanlah kami di sini untuk berzikir kepadamu seperti mana engkau hidayahkan kami. Ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami sebagaimana engkau janjikan dengan firman-Mu, sedangkan kalamu itu benar. Firman Allah SWT, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maksudnya, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Bertolak dari Arafah itu ceritanya ke sampai Muzdalifah dah. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang yang banyak, yang daripada Arafah lah. Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 198 hingga 199. Dan dia hendaklah membanyakkan amalan dengan berdoa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka.
Dan hendaklah dia menyempurnakan doa dengan doa seperti atas lah. Itu dah jadi doa ni. Molek kita ngelah akhirkan doa-doa kita dengan doa inilah. Dia boleh berdoa dengan apa yang dia sukai dan memilih doa-doa yang bersifat menyeluruh dan merangkumi dengan perkara-perkara pentingnya. Ringkas padat lah dan doa tu dah. Diulangkanlah permohonan doanya. Orang ramai telah menukar Bukit Quzah. Dalam buku Al-Qira' liqasid Qirar oleh Muhibbud At-Tabari menyebutkan pendapat Jauhari berkenaan Bukit Quzah, iaitu nama sebuah bukit di Muzdalifah. Sekarang ini sudah wujud binaan padanya. Mengikut Ibn Salah, Bukit Quzah adalah bukit yang kecil terletak pada hujung Muzdalifah. Ya. Orang ramai telah menukar Bukit Quzah atas binaan yang diadakan di tengah-tengah Muzdalifah. Di tengah Muzdalifah. Jadi yang afdal seperti yang disebutkan dalam Umdah Al-Abrar, hendaklah dia berwukuf berhampiran Bukit Quzah di Muzdalifah yang sekarang dikenali dengan nama Masy'arul Haram. Mengikut Abdullah bin Abdul Rahman bin Jasir dalam kitabnya Mufid Al-Anam wa Nurul Zulam, berkata masyahid pada zaman kita ini iaitu Masy'arul Haram yang dikenali dengan Quzah berada betul-betul di Masjid Muzdalifah sekarang. Imam Nawawi habis sudah. Sekat itulah dah. Kemudian dikatakan tidak terhasil asal sunnah ini dengan itu. Pendapat Asrar telah terhasil sunnah. Pada duduk situ pun binaan edukasi di tengah Muzdalifah tu boleh ganti Bukit Quzah. Ada kata tak pada nak gitulah. Imam Nawawi dalam Jamu' mengakui bahawa terhasilnya asal sunnah dengan hanya melalui pada separuh akhir malam raya sekalipun tidak berwukuf. Pada dah sunnah. Tu wukuf lama pun pada malam raya tu. Sebahagian malam raya pun pada dah lah. Sekadar lalu kita kata. Nah. Tapi yang afdal apa yang kami katakan tadilah. Imam Abul Qasim Al-Rafi'i telah memutuskan berkata jika mereka wukuf di tempat akhir Muzdalifah, nescaya terhasillah sunnah ini. Telah sabit dalam Sahih Muslim daripada Rasulullah SAW bahawasanya baginda bersabda, jam'un kulluha mawqifun. Maksudnya tempat perhimpunan semuanya sesuai untuk berwukuf. Ini kerana Muzdalifah juga dikenali sebagai jam'un, jama' lah. Jadi Muzdalifah pertama tempat perhimpunan jama' jugalah. Inilah nas yang jelas kerana jamak adalah salah satu daripada nama bagi Muzdalifah. Semuanya tanpa sebarang khilaf. Jadi semua ulama sepakat. Jamak-jamak tu ialah nama bagi Muzdalifah juga. Jadi jamak tu semuanya tepat semua hak Muzdalifah tu sesuai untuk berwukuf lah dia. Tak mana-mana tepat. Tidak mesti tepat cari tepat tadi Quzah ke apa. Tidak mestilah dia. Sekiranya luput sunnah ini daripada asalnya, nescaya tidak diwajibkan dan tak wajib dah. Apabila di tengah-tengah jalan kan tak wajib dah. Apabila subuh sudah jelas kekuningan, iaitu sudah lama masuk waktu subuh lah, betul-betul subuh. Ini berdasar pada hadis Jabir secara marfu', lam yazal waqifan 'inda al-masy'aril haram, 'inda al-masy'aril hatta asfara jiddan. Sentiasalah Rasulullah berwukuf di Muzdalifah pada malam tersebut hingga nyata kekuningannya, iaitu sudah lama masuk waktu subuh lah. Apabila sudah jelas asfar panggil dia. Kuning dah nak cerah lah asfar. Apabila sudah jelas kekuningan, asfar tu kuning maksudnya. Dia bergerak daripada Masy'aril Haram keluar daripada Muzdalifah sebelum keluar matahari. Gitu dah. Sebelum keluar matahari menghala ke Mina dalam keadaan tenang dan waqar selesa di mana syiar ini adalah talbiyah dan zikir. Jika ada ruang dia segera mengisi ruang tersebut. Dia kata gitu. Ini kerana berdasarkan ucapan Umar bin Khattab yang bermaksud ahli jahiliyah tidak bangkit atau keluar meninggalkan Arafah sehingga keluaran matahari. Itu cara jahiliyah lah. Mereka berkata telah nyata Tubair sebagaimana Nughair dan Nabi SAW menyalihi mereka dan keluar berlepas kepada Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Riwayat Bukhari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ya ayuhan nas innal birra laysa bi'ijafil khayli wal ibil fa'alikum sakinah. Hai manusia, sungguhnya kebaikan itu bukan dengan memecuk kuda, bukan lorak-lorak lah, dan unta, tapi hendaklah kamu tenang dalam pergerakan. Itulah peringatan Nabi lah. Apabila sampai di Wadi Muhassir, dia terletak di suatu lembah di antara Mina dan Muzdalifah lah, tengah-tengah jalan lah.
iaitu di penghujung kedua-duanya, tetapi ia tidak termasuk dalam kawasan bagi kedua-dua tempat tersebut. Ia termasuk dalam kawasan bagi kedua-dua tempat tersebut. Ia termasuk dalam sepadan tanah suci, tetapi ia bukan Masy'arul Haram. Tempat ibadah yang dianjurkan ibadah haji tak termasuk dia. Dipanggil Wadi Muhassir. Imam Nawawi rahimahullah berkata, mengikut sunnah Nabi SAW, disunatkan berjalan cepat ketika melintasi tempat ini, kerana Wadi Muhassir ini ialah tempat wukuf bagi kaum Nasrani, Kristian. Maka kita disunatkan untuk menyalahi perbuatan mereka. Gitu. Kalau ke Nasrani dulu, dia wukuf situ. Apabila sampai di Wadi Muhassir seperti yang telah didabitnya dan penerangannya, hendaklah dia bersegera atau mempercepatkan tunggangannya. Jika ia menunggang atau menaiki kenderaan, so cepat situ. Tempat lain tenang situ cepat. Ini berdasarkan hadis Jabir. Sekadar lontaran batu hingga laju je, sekadar lontaran batu hingga melepasi lembah itu. Lepas lembah tu jalan selama lah. Itu lepas Wadi Muhassir lah. Kemudian keluar daripadanya berjalan menuju ke Mina, memilih jalan tengah yang keluar ke Aqabah. Jadi nak pergi menuju Mina tu pilih jalan tengah. Nak pergi ke Aqabah lah. Nak melontar di Aqabah lah. Wadi Muhassir bukanlah termasuk kawasan Muzdalifah. Bukan kawasan Muzdalifah. Dan juga bukan kawasan Mina lah. Mina pun tidak, Muzdalifah tidak. Pasal dia lebih kurang macam sepadat lah Muzdalifah dan Mina ni. Jadi tengah-tengah lah. Tapi ia tempat selera air antara keduanya. Apabila sampai di Mina, dia mulakan dengan lontaran di Jamrah Aqabah. Mula melontar di Jamrah Aqabah. Itu 10 Zulhijjah lah. 10 Zulhijjah. Okay, fasa ketujuh. Lepas apa? Tu hari fasa kena dah. Menuju ke Mina dah. Dia sampai Mina lah. Amalan yang disyaratkan di Mina ni. Sunat membaca doa ketika sampai di Mina, antaranya Alhamdulillahillazi ballaghiniha saliman mu'afa. Allahumma hadhihi Mina ataituha wa ana 'abduka wa fi qabdatika. As'aluka an tamunna 'alayya bima mananta bihi 'ala awliyaika wa ahli ta'atika. Allahumma a'udzu bika minal harmani wal musibati fi dini ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallim amin. Maksudnya segala puji sampai Mina baca doa 6. Maksudnya segala puji bagi Allah yang menyampaikan aku selamat dan afiah. Ya Allah, ini adalah Mina. Aku datang kepadanya, aku hamba-Mu dan dalam genggaman-Mu. Aku mohon kepadamu supaya kamu kurniakanlah pada aku dengan apa yang telah Engkau kurniakan pada wali-walimu. Dan yang taat kepadamu, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada terdinding dan musibah pada agamaku. Hai Tuhan yang bersifat yang paling rahmat. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Amin. Gitu dah. Untuk contoh doa siapa di Mina lah. Amalan yang disyaratkan di Mina pada hari Aqabah. Ketahuilah bahawa had sempadan Mina antara Wadi Muhassir tengah-tengah dan Jamrah Aqabah. Itu Mina dah. Wadi Muhassir dan Jamrah Aqabah tu kawasan sepadan lah. Indah di muktamad seperti yang dinyatakan oleh Masyfi'ina. Mina adalah syi'bu, yang lereng bukit yang mana ukurannya panjangnya lebih kurang 2 batu. Ini mengikut sukatan Nindai pada zaman Al-Azraqi lah, dan kitab Al-Ifsah menyebutkan sekarang ini tidak wujud seperti itulah. Dan lebarnya pendek sedikit dia. Bukit-bukit mengelilinginya. Yang di hadapannya adalah Mina. Dan yang di belakang bukit itu tidak termasuk dalam Mina lah. Belakang bukit Mina lah. Masjid Al-Khaif yang kurang daripada sebatu hampir ke Mekah. Masjid Khaif lah. Jamrah Aqabah ialah akhir had sempadan Mina. Ujung-ujung sempadan Mina lah. Itu Jamrah Aqabah. Jamrah itu termasuk dalam Mina sebagaimana yang mengiktimadkan oleh Al-Muhib At-Tabari, tetapi seperti pendapat terdahulu berdasarkan riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Jamrah Aqabah ni masih Mina lah. Yang menuju ke arah Mekah ni. Aqabah yang dinisbahkan dengannya melontar jamrah termasuk Mina. Termasuk Mina lagi dah. Ia adalah jamrah yang Rasulullah SAW melakukan bai'ah dengan golongan Ansar sebelum hijrah. Jamrah tempat melontar tu Nabi bai'ah situ juga kuasa itu dah. Adalah peristiwa sebelum hijrah tu. Perjanjian apa dengan orang Ansar tu di situlah dah. Bai'ah pertama berlaku pada tahun ke-12 kebangkitan Rasulullah SAW, iaitu pada tahun 921 Masihi. Sedangkan bai'ah kedua berlaku pada tahun ke-13
selepas kebangkitan Rasul, iaitu pada tahun 122 Masihi. Adapun amalan-amalan yang disyariatkan pada hari raya Korban ialah 4 perkara. Pertama, melontar di Jamrah Aqabah. Kemudian bercukur. Lepas melontar tu bercukur. Seterusnya pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi kena melontar dulu pagi tu. Dia tak adalah pas subuh sikit kan. Cerah subuh cerah tu pergi lalu dah. Bukan dia cerah molek dah. Maksudnya subuh lagi lah pergi tolak dah. Lepas tu melontar di Jamrah Aqabah dulu. Lepas tu kena cukur dulu dah. Lepas Jamrah Aqabah, lepas tu baru pergi tawaf ifadah di Mekah lah. Dia mengikut tertib ini lah. Adalah sunat jika dia menyalahinya dengan mendahulukan sebahagian atas sebahagian lain, hukumnya harus saja dah. Tapi benda ni sunat lah. Tapi kalau dia alih tukar tak apalah. Tapi luput fadilatnya lah. Masuk waktu melontar, bercukur dan tawaf separuh malam daripada malam hari raya. Kalau kira malam tu boleh melontar dah. Tak ada subuh lagi dah. Tawaf tu separuh malam daripada malam raya, maksudnya lepas 12 lepas pukul 1 pukul 2 tu boleh lah nak tawaf kau nak melontar Aqabah boleh dah kira. Dan waktu melontar berlangsung hingga tenggelamnya matahari dia. Moleknya Jamratul Aqabah ni mula melontar tu moleknya sebelum maghrib. Lewat-lewat pun jangan dia maghrib lah. Dalam hasyiah dan apa yang ditasihkannya di sini sama seperti dalam Radah. Daripada kekalnya melontar bagi tenggelamnya matahari. Lepas temulai matahari pun boleh lagi melontar, cumanya moleknya. Dikendaki di sini adalah waktu pilihan atau waktu ikhtiar, bukan waktu tak boleh nafsu dah. Tapa ke maghrib tu ialah waktu molek dah. Waktu dia sebenar lah. Kalau tidak nak kata qada juga tapi lewat lah gitulah. Waktu afdal bukan dah. Okey, waktu pilihan waktu ikhtiar dah. Kalau tidak waktu penunaiannya, bukan waktunya, bukan masuk waktu penunan lah, tak buat masa tu tak boleh. Dalam kitab Ifsah menyebutkan ada 4 waktu untuk melontar Aqabah. Waktu bermulanya separuh akhir malam hari raya haji lah. Masuk lepas pukul 1 ke 2 dah. Waktu fadilat antara matahari naik hingga tergelincir matahari dah. Waktu subuh dah. Lepas subuh tu sampai ke zuhur dah. Waktu pilihan atau ikhtiar hingga akhir hari tersebut lah, hingga maghrib dah. Harus hingga akhir hari tasyrik dan ketiga. Di segi harusnya, waktu harus sampai ke tasyrik ketiga tu qada sekaligus semua sekali boleh lagi dah. Ini juga pendapat Imam Ahmad kecuali ia tidak mengharuskan lontaran pada waktu malam, sedangkan mazhab Syafi'i mengharuskannya. Pas malam pun mazhab kita Syafi'i ini boleh melontar dah. Habis itu dah. Ada pendapat kekal waktu melontar hinggalah keluar fajar, keluar subuh pada malam tasyrik pertama dah. Jadi 11 Zulhijjah tu lewat dah, sepatut 10 Zulhijjah melontar dah. Tapi lewat pun dia boleh lagi melontar dah. Sampai ke subuh. Dah. Adapun bercukur dan tawaf tidak ada waktu akhirnya dah. Ni tak buat cepat-cepatlah niat cukur cepat. Tawaf pun gitu, tawaf ifadah pun dah. Tidak ada waktu akhirnya, boleh sampai 13 Zulhijjah pun boleh lah, lewat pun dah. Tapi kekal selama nyawa dikandung dalam badannya sekalipun bertahun-tahun lamanya. Kalau itu sudah waktu gak bertahun-tahun lamanya, kira tergantung haji dia dah. Dia boleh tunai bila-bila, dia jadi haji dia. Adapun waktu pilihan bagi amal-amal ini ialah dimulakan dengan melontar di Jamratul Aqabah mengikut tertib yang afdal. Itulah ikut tertib tu lebih afdal lah. Macam kita bincang saat ni lah, moleknya melontar di Jamratul Aqabah, lepas tu cukur, lepas tu barulah tawaf ifadah. Tu cara betul molek lah. Ada berapa permasalahan. Pertama, saya kira apabila sampai di Mina, janganlah sibuk dengan perkara-perkara yang lain sebelum melontar di Jamratul Aqabah. Mula sampai Mina tu, tak usah berhenti, tak lari ke apa, terus pergi ke Jamratul Aqabah. Dinamakan juga dengan Jamratul Kubra dah. Ia sebagai penghormatan kepada Mina lah. Jangan mulakan sebelumnya dengan sesuatu. Dia melontarnya sebelum dia berhenti di Mina dengan menurunkan barangnya. Sebelum turun barang tu, pergi melontar dulu ya. Kecuali kerana uzur lah. Dengan sebab sesak atau takut berlaku atas dirinya tu. Nak gana dia. Kedudukannya sebelah kanan menghadap kiblat. Apabila berdiri tegak dan tempat lontaran terangkat sedikit daripada kaki bukitnya. Di tempat lontaran tu tinggi sikit lah kata. Ini pada zaman dahulu lah. Sekarang ni bukit Aqabah ni sudah dirata. Kita tak nampak bukit gapa dalam ni lah. Dulu tu tinggi sikit dia. Yang kedua, mengikut sunnah dia melontarnya sebelum keluar matahari.
Dah. Maulidnya subuh lagi dah. Subuh tu dia naik maulid matahari dah. Dan naiknya sekadar setinggi lembing lah. Semua waktu duha lah. Ketiga, pendapat yang sahih lagi terpilih pada cara berdiri untuk melontar ialah dia berdiri di bawahnya batun wadi. Cara maulidnya, sunnahnya, sahihnya. Berdiri di bawahnya batun wadi. Dijadikan Mekah pada pihak kirinya. Dan Mina pada kanannya. Dia menghadap kiblat, kemudian melontar. Itu maulid dia. Balik kiri, Mekah, alik kanan Mina. Lepas tu melontar dah. Kiblat. Dia menghadap kiblat, so kemudian melontar. Dia kata, maulid gitu. Mekah kan kiblat. Ada pendapat ada dia berdiri menghadap jamrah dengan membelakangkan Kaabah. Dah. Ada juga pendapat dia berdiri menghadap Kaabah dan jadilah jamrah di sebelah kanannya. Ada yang sahih seperti riwayat Ibn Mas'ud menjelaskan yang pertama secara jelas. Jadi hak maulidnya hak pertama. Batun wadi lah, duduk batun wadi, Mekah pihak kiri, Mina kanan. Keempat, mengikut sunnah dia mengangkat tangannya ketika melontar hingga nampak putih ketiaknya. Jadi dia akaklah nampak seolah nampak tiak dia. Jangan akak rendah sangat. Biar tinggi akak tu seolah kalau tak pakai gapo tak nampak tiaknya. Tetapi bagi wanita tidaklah disunatkan melakukan seperti itulah. Begitu juga khunsa pun. Disunatkan melontar dengan tangan kanan. Kelima, mengikut sunnah berhenti talbiyah pada apabila bermulanya lontaran anak batu yang pertama. Talbiyah dia. Siapa nak melontar tu, berhenti talbiyah. Gitulah. Lontaran anak batu pertama tak boleh dia bertalbiyah. Bertakbir menggantikan talbiyah. Masa tu sebut Allahu Akbar lah. Bukan lagi talbiyah. Bukan labbaik Allahumma labbaik lah. Bukan. Berdasarkan Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ini kerana lontaran disyariatkan pada tahallul daripada ihram. Talbiyah pula adalah syariat bagi ihram. Talbiyah ni syariat bagi, dia kata bagi niat ihram lah. Sedangkan lontaran tu tahallul dah. Gitulah. Nak start tahallul lah. Justru dia tidak boleh lagi bertalbiyah apabila tahallul dah. Jika dia mulakan bercukur atau tawaf daripada melontar, dia cukur dulu. Tawaf pedok lagi, melontar pedok lagi. Atau tawaf daripada melontar. Tawaf dulu daripada melontar. Sepatutnya melontar dulu baru tawaf. Dia hendaklah berhenti talbiyah pada awalnya. Awal benar dia kena berhenti talbiyah ni. Dah. Ini kerana kedua-duanya daripada sebab tahallul. Sebagai sebab kami berpendapat sunat bertakbir ketika berlontar dengan membesarkan Allah SWT dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ni baca dia dah. Allah Maha yang besar, Allah yang Maha besar, lagi Maha besar dah. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang bersifat dengan keesaan. Tanpa sekutu baginya lah pemerintahan dan baginya lah segala kepujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan dia atas setiap sesuatu Maha berkuasa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tiada kami sembah kecuali hanya kepadanya dengan dalam keadaan ikhlas bagi agamanya. Sekalipun dibenci oleh orang kafir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah telah benar janjinya dan dia menghancurkan barisan bersekutu dengan sendirinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Imam Nawawi rahimahullah berkata apa yang disebut berkenaan dengan zikir seperti ini amat gharib dalam kitab-kitab hadis dan fiqh. Jaga ni jumpa dah. Sesungguhnya yang ada dalam hadis-hadis yang sahih dan kitab fiqh ialah bertakbir setiap lontaran anak batu sahaja dah. Allahu Akbar masa melontar tu sahaja dah. Doa panjang-panjang tak ada dalam hadis yang sahih ke. Nah. Yang keenam dah, dia boleh melontar dalam keadaan gapo dah. Yang ketujuh, telah dinyatakan sebelum ini bahawa sunat saiz batu ialah seperti biji kacang saja, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Ashab kami ulama-ulama mazhab Syafi'i, ia adalah wajah pertama daripada dua wajah yang disebut dalam Al-Majmu'. Ini diterima pakai oleh Imam Baghawi, Al-Mutawalli dan Al-Rafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua yang sahih yang diputuskan oleh jumhur bukan seperti itu kerana larangan Nabi SAW seperti riwayat Muslim. Ashab kami menyebutkan sunat cara lontarannya seperti lontaran pelontar. Dia letakkan biji batu atas hujung jari
dan melontarkan kepala jari telunjuk dia, jari telunjuk dia. Cara seperti ini tidak disebut oleh jumhur ashab kami dan kami berpendapat ia tidak terpilih. Macam melontar kita tak molek kali dah. Telah sabit dalam hadis sahih larangan Rasulullah SAW daripada khazah. Khazah tegan aku gitu, mesti jetik. Yang ke-8 dah, tak molek lah sebab gitu. Melontar sungguh lah dah. Yang ke-8, wajib melontar 7 kali dengan yang dinamakan batu dan dinamakan lontaran. Melontar hendaklah dilakukan 7 biji dengan sebiji-sebiji. Jangan buat sekaligus 7 ni. Sebiji-sebiji hingga cukup semuanya 7 kali dah. Setiap jamrah tu lah. Kalau dia letakkan sahaja batu dalam tempat lontaran, hukumnya tidak dikira kerana dia tidak dinamakan lontaran. Tak panggil lontar, bagi botak situ. Dia kena akak tangan je. Nampak melontar. Tetapi dinamakan letak sahaja bukan melontar lah. Cara begitu. Ini kerana Nabi SAW hanya melontar sahaja. Disyaratkan qasad niat pada tempat melontar. Nak melontar tu kena ada niat. Jika dia lontar di udara kemudian masuk ke tempat lontaran, nescaya tidaklah dikira. Dia bukan sengaja niat dia. Tidak disyaratkan kekal anak batu dan tempat lontaran jamrah. Kalau mecik jatuh lain, jetak lain pun tak apa. Dia masuk molek kuasa dia je. Dia tidak memberi mudarat atau kesan dengan sebab anak batu bergolek atau keluar daripada tempat lontaran selepas jatuh dalamnya. Tempat dia jatuh dah, melantung balik tempat lain. Tak apa dah lah, jadilah dah. Tidak disyaratkan berdirinya pelontar keluar daripada tempat lontaran. Jika dia berdiri pada dua tepi tempat lontaran dan lontar pada tepi yang lain, hukumnya memadai dia. Kuasa mana pun tak apa dah. Kuasa dia lah, kuasa dia. Jika bertembung biji yang dilontar di tanah menyebabkan keluar daripada jamrah. Atau tempat tanggungan pada jalan, atau leher unta atau baju manusia kemudian melantun dan jatuh semula ke dalam tempat safar, ia dikira dah kerana terhasil pada tempat lontaran dengan perbuatannya tanpa sebarang pertolongan. Memang lepas situ jetak dah. Jika pemilik barang yang menggerakkan batu hingga masuk batu atau tuan batu atau bergerak unta kemudian batu tersebut masuk ke tempat lontaran, nescaya tidak dikira. Dia bukan pekul nak masuk dari tu, pekul lah lain kena jetak masuk dari tempat tu, tak kena lah niat bikin niat situ dia. Tetapi jika terjatuh pada tempat meletak barang di atas unta kemudian bergolek ke dalam tempat lontaran yang sah, untuk dikiranya ada dua wajah di kalangan ashab ulama-ulama mazhab Syafi'i dah. Yang paling azhar ianya tidaklah dikira. Jika jatuh pada tempat lain kemudian bergolek ke tempat lontaran atau ditiup oleh angin hingga masuk semula ke tempat lontaran, hukumnya dikira mengikut pendapat yang asah. Tidak memadai lontaran dengan panah atau menolak dengan kakinya. Jika syak jatuh atau tidak biji batu dalam tempat lontarannya, hukumnya tidak dikira mengikut mazhab yang sahih. Jadi kita kira ni hak yakin masuk tu baru dia. Inilah dinaskan oleh Syafi'i mengikut pendapat yang baru mazhab Syafi'i. Disyaratkan dia melontar batu dengan 7 kali. Kalau dia lontar 2 biji atau 7 biji serentak, maka sama ada jatuh bersama-sama atau yang kedua jatuh dulu sebelum pertama atau sebaliknya. Tidak dikira lah, dikira so je tu. Jika dia melontar dengan batu yang orang lain lontar juga, atau dia lontar ke jamrah yang lain atau ke jamrah ini pada hari yang lain, nescaya memadai khidah. Jika dia lontar ke jamrah tersebut pada hari itu, nescaya memadai juga mengikut pendapat yang asah. Sebagaimana jika dia memberi kepada si fakir secupuk untuk kafarah, kemudian dia membelinya dan memberi kepada yang lain pula. Atas dasar ini mungkin terhasil semua lontarannya pada hari-hari dengan sebiji batu, bahkan lontaran seluruh orang mungkin terhasil dengan sebiji jika luas waktunya. Kira jadi jugalah walaupun sebiji batu dah. Far'u cabang, syarat yang dilontar ialah batu memadai dengan batu marmar, jenis batu yang seakan kayu arak, kazan iaitu jenis batu yang lembut, dan semua jenis batu. Memadai batu naurah sebelum dimasak dan jadi naurah. Memadai dengan batu besi mengikut mazhab yang sahih kerana ia merupakan batu yang tersembunyi dalamnya yang dikeluarkan untuk rawatan. Apa yang digunakan untuk permata cincin seperti fairuz, yakut, akid, zamrud, balwar, zabarjad. Ada dua wajah pendapat bagi ashab kami yang paling asah memadai kerana kedua-duanya zamrud dan balwar dikira batu. Semua tu batu lah dah. Batu mata pun batu juga. Tidak memadai apa yang tidak dinamakan batu seperti permata, zarnij, ismit, batu celak, permata, kapur putih, emas, perak, tembaga besar dan setiap permata yang lainnya. Atau bukan batu lah dah. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat hanya yang harus sejenis batu sahaja daripada bumi. Seperti bahagian dalam bumi boleh berlaku lah. Far'u, ada perkara cabang lah. Telah terdahulu hukumnya sunat batu lantaran seperti biji kacang dah, kecilnya. Ashab kami berkata, jika dia melantar dengan batu yang saiznya lebih besar daripada itu atau lebih kecil, hukumnya makruh dan tetap memadai lah. Sunat batu dalam keadaan bersih. Jika terkena najis, hukumnya makruh dan memadai juga dah.
Telah terdahulu bahawa melontar batu yang dipungut daripada masjid, tempat najis atau yang telah dilontarkannya, makruh tempat tu. Jika dilontar dengan sesuatu daripada itu, hukumnya memadai juga. Far'uda, siapa yang lemah untuk melontar sendiri kerana sakit atau ditahan, boleh menggantikan orang lain. Sunat bagi yang lemah mengambil batu jika mampu dan bertakbir. Keharusan ini terhad pada orang tua, pada yang tua dengan sebab sakit yang tidak harapan sembuh. Sakit yang tiada harapan sembuh sebelum keluar waktu melontar dan tidak tegah dengan sebab sembuhnya selepas itu. Dia boleh ganti orang lain kalau sakit ke apa gitulah cerita dia. Tidak sah pengganti melontar untuk yang diganti kecuali selepas dia lontar untuk dirinya sendiri. Itu dah hak dia lontar dah. Jika dia menyalahinya tetap jatuh untuk dirinya sendiri saja seperti asal haji dia. Jika dia pengsan, dia tidak memberikan izin kepada lain untuk lontaran. Hukumnya tidak harus melontar untuknya. Kalau dia pengsan, dia tak beri izin pada orang lain, tidak haruslah orang pekor ke dia. Jika dia memberi keizinan, nescaya memadai lontaran untuknya mengikut pendapat yang sah. Tapi dia sebelum PSA tu ayat doa apa tolong ganti dia. Jadi PSA tu boleh ganti orang lain. Kalau pengganti melontar kemudian sembuh penyakit yang mewakilkannya, sedangkan waktu masih ada mengikut mazhab yang sahih, dia tidak perlu mengulangnya lagi. Jadi ada jual pekor batu dah melontar ke dia tak cakap masa tu. Tiba dia sihat. Adakah dia perlu ulih balik? Tak perlu dah. Pada dengan orang yang diupuh kau disuruh melontar untuk dia dah. Dikemukakan di sini berapa permasalahan hukum berkenaan dengan melontar. Ibn Munzir berkata mereka berijma' bahawa tidak boleh melontar pada hari raya kecuali di Jamratul Aqabah saja dah. Mazhab Syafi'i sunat diambil batu dari Muzdalifah. Inilah yang dinyatakan oleh Ibn Munzir daripada Ibn Umar, Sa'id bin Jubair dan Ishaq. Sedangkan mengikut pendapat Atha', Malik dan Ahmad boleh diambil di mana-mana saja dah. Yang ketiga, mazhab kita yang sahih bahawa yang paling afdal tempat berdiri yang melontar di Jamrah Aqabah di Batunul Wadi. Inilah pendapat jumhur ulama, Ibn Mas'ud, Jabir, Al-Qasim bin Muhammad, Salim, Atha', Nafi', Al-Thawri, Malik dan Ahmad. Mazhab kita harus melontar di Jamrah Aqabah selepas paruh malam raya. Lepas 10 malam 10 Zulhijjah malam tu, malam raya tu. Lepas pukul 1 ke 2 boleh pergilah. Paling afdal selepas naik matahari. Tu saja orang Jatim boleh tunggu sampai Zuhur lah. Inilah pendapat Atha', Ahmad, Asma' binti Abu Bakar, Ibn Abi Mulaikah dan Ikrimah bin Khalid. Sedangkan pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ishaq bahawa tidak harus melontar kecuali selepas terbitnya matahari. Jadi Jamrah Aqabah ni boleh malam lah mengikut ramalan ulama ni. Atha', Asma' gapo dah. Afdalnya lepas subuh dah, naik matahari subuh, lepas subuh dah. Imam Malik dan Abu Hanifah tak boleh kecuali lepas subuh baru boleh melontar dah. Siapa yang melontar 7 anak batu serentak dikira satu kali lontaran sebenarnya sahaja dah. Inilah mazhab kita, begitu juga dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Mazhab menyebutkan hendaklah berhenti talbiyah ketika mula melontar di Jamratul Aqabah. Inilah pendapat Al-Thawri, Abu Hanifah, jumhur ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Sedangkan pendapat Ahmad, Ishaq dan sebagai ulama bererti talbiyah selepas selesai melontar Jamrah Aqabah. Dia talbiyah ni lepas selesai Jamrah Aqabah baru berhenti talbiyah. Itu pendapat-pendapat ulama. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung pula disyariatkan di Mina pada hari raya sembelihan haji dan korban. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.